Madinah. Dan seperti yang kita saksikan pada ketika ini, inilah keadaan suasana di tanah suci Madinah, iaitu di luar pekarangan Masjid Madinah Al-Munawwarah, di mana setiap kali menjelangnya waktu berbuka puasa, suasana akan bertambah meriah, akan kedatangan para jemaah daripada semua peringkat antarabangsa. Jutaan jemaah akan berhimpun di tanah suci Madinah ini untuk sama-sama berbuka puasa. Dan pastinya kenangan berada di tanah suci Madinah, terutama di bulan Ramadan ini, satu kenangan yang begitu indah, yang sukar untuk dilupakan. Dan kita juga rasa bersyukur kerana bila kita berada di bulan Ramadan di tanah suci kota Mekah dan Madinah ini, peluang untuk kita bersedekah amat mudah sekali, walaupunnya kita ni hanya sebiji kurma. Apatah lagi bila kita ni mempunyai kemampuan, kita dapat berwakafkan Al-Quran, dan Al-Quran ini telah pun kita sampaikan di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan setiap Quran yang kita wakafkan dimestikan mempunyai tanda wakaf lillahi ta'ala, daripada kedai-kedai yang dilantik untuk disampaikan di Masjid Madinah. Dan Quran yang diwakafkan ini pula adalah Quran yang khusus dikeluarkan oleh kilang Madinah Al-Munawwarah yang menghasilkan Quran cetakan daripada Madinah sendiri. Kami juga berpeluang membuat lawatan di kilang membuat Al-Quran ini. Jadi bersyukur kepada Allah dengan kesepakatan, dengan keprihatinan kita untuk sama-sama meraih keberkatan di tanah suci Mekah ini dan di tanah suci Madinah. Saya bukan saja dapat menjalankan ibadat di sana, bahkan juga dapat melaksanakan kerja-kerja amal yang diamanahkan oleh para pewakaf, para pengimpak untuk menyampaikan wakaf-wakaf dan juga infak mereka. Dan seperti yang kita saksikan di sini, inilah di antara aktiviti-aktiviti yang diadakan di tanah suci Madinah, di mana banyak sumbangan-sumbangan infak untuk berbuka puasa diungkayahkan di sana, dan ejen-ejen swasta yang mengendalikan juga diberi kebenaran yang khusus, diberi kebenaran untuk mengimarahkan majlis berbuka puasa. Jadi memudahkan kami juga untuk membeli barang-barang sedekah untuk disampaikan melalui kerjasama daripada Jawatan Kuasa Masjid Madinah Al-Munawwarah yang bertempat di luar perkarangan Masjid An-Nabawi. Jadi dengan adanya ejen-ejen yang dilantik ini dan juga dengan adanya kerjasama daripada Jawatan Kuasa Masjid Madinah Al-Munawwarah, memudahkan kita menyampaikan infak berbuka puasa untuk di dalam masjid. Kalau kita ni secara perseorangan mungkin agak sukar apalagi kalau kita ni membawa minuman kerana diwakili tertumpah dan sebagainya. Tetapi bila ada satu ejen khas, kita dapat bekerjasama dengan Jawatan Kuasa Masjid Madinah Al-Munawwarah. Jadi memudahkan lagi pengurusan kita untuk menyampaikan sumbangan infak daripada sekalian para jemaah dan juga hamba-hamba Allah dari negara Brunei Darussalam untuk menginfakkan infak berbuka puasa. Sementara itu di bahagian lain, di bahagian luar sana juga kita mendapat kerjasama daripada jemaah daripada negara Brunei Darussalam yang menyertai untuk menyampaikan infak ini, kerana banyak daripada jemaah-jemaah umrah yang datang menunaikan ibadat umrah ini bukanlah semuanya terdiri di kalangan mereka yang berkemampuan. Bahkan ada yang datang itu terdiri dari kalangan mereka yang sudah menghimpunkan belanjawan lebih daripada 30 tahun hanya semata-mata untuk menunaikan ibadat umrah di bulan Ramadan. Jadi di sini kita merasakan Masya Allah, begitu besar pengorbanan mereka hanya semata-mata untuk datang menunaikan ibadat umrah pada bulan Ramadan. Lebih 30 tahun mereka menghimpunkan kewangan mereka. Yang paling penting bagi mereka, mereka dapat datang ke tanah suci tanpa memikirkan tempat tinggal yang selesa, tanpa memikirkan makan minum yang enak. Yang penting mereka dapat beribadat.
Rezeki yang Allah berikan, itulah yang mereka syukuri. Jadi kalau kita ni melihat, pasti menitis air mata kita ni ya. Kerana bagi mereka memakan sekeping roti pun sudah cukup memadai. Sebab itulah waktu kita menyampaikan infak untuk berbuka puasa, memang berebut-rebut jemaah-jemaah untuk mendapatkan sekeping roti, untuk mendapatkan sebiji kurma bagi berbuka puasa. Jadi di sini pastilah lihatkan kepada kita ni betapa mereka yang hadir ke tanah suci adalah terdiri daripada kalangan mereka yang kaya hati, sanggup berkorban, menghimpunkan kewangan lebih 30 tahun. Bahkan bila mereka tiba di tanah suci, mereka bukan sahaja menunaikan ibadat umrah, bahawa mereka berkesanggupan pula untuk menaiki Gua Hira dalam bulan Ramadan, dalam keadaan berlapar, kerana bagi mereka bila mereka telah sampai ke tanah suci, mereka telah berkorban masa lebih 30 tahun untuk menghimpunkan kewangan. Mereka tidak mahu mensia-siakan masa mereka berada di tanah suci ini tanpa melakukan dan mengikuti pengorbanan yang pernah dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita dapat saksikan, apa yang dapat kita ikuti sepanjang kita berada di tanah suci kota Mekah dan Madinah dan Mukarramah, kita banyak memperolehi pengajaran akan erti pengorbanan. Pengorbanan yang mereka contohi daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni baikat parut untuk semata-mata berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan alhamdulillah kita ni di negara Brunei Darussalam sebenarnya masih melalui kesenangan hidup. Sewajarnya kita ni bersyukur kerana masih dapat mampu untuk menunaikan ibadat umrah, ibadat haji. Apatah lagi di bulan Ramadan pastinya memerlukan perbelanjaan yang begitu tinggi. Tapi kita ni duit yang kita ni gunakan itu akan berganti. Tetapi masa dan usia kita ni yang terpilih untuk datang ke tanah suci adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya seperti yang kita ni saksikan, kita juga berpeluang mengadakan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran. Dan ini adalah satu penghormatan juga bagi kami kerana bukanlah mudah untuk sampai ke tempat ini. Kita bertemu dengan salah seorang daripada jemaah daripada Malaysia yang merupakan jawatan kuasa dalam bidang Al-Quran. Dan berpeluang mengikuti lawatan ke kilang pembuatan Al-Quran ini, dan juga kita berpeluang menerima dan kita juga mendapat maklum bahawa Quran yang dihasilkan oleh kilang Madinah 100% lulus. Tidak ada satu pun kesalahan yang akan didapati daripada Al-Quran ini kerana ianya ditapis 10 kali. Berbanding dengan cetakan Al-Quran yang lain, kadang-kadang kita akan mendapati tempat buka surat juga berubah, kadang-kadang ada ayat yang hilang dan sebagainya. Tetapi dari kilang Madinah Al-Munawwarah telah pun disahkan ianya tidak ada mempunyai kesalahan kerana telah ditapis banyak kali. Jadi bersyukurlah sahabat Allah dengan adanya Al-Quran yang dikhususkan untuk diletakkan Masjid Mekah Madinah, di Masjid Mekah Al-Mukarramah dan juga di Masjid An-Nabawi. Kita telah dapat menyampaikan Al-Quran yang telus, yang telah ditapis oleh pihak kilang penapisan pembuatan Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah. Dan seterusnya juga dalam kita menunaikan ibadat nomor 1. Ini ajuan Madinah di Bristol, Jammu. Kita tidak dapat berkunjung ke pasar kurma kerana di sana menyaksikan pelbagai jenis kurma yang dijual, daripada sekecil-kecil kurma sehinggalah sebesar-besar kurma dan yang dihasilkan di tanah bumi Madinah untuk kita bawa pulang sebagai satu oleh-oleh untuk kita sedekahkan kepada keluarga, kepada saudara mara, dan juga untuk membeli kurma untuk kita sedekahkan kepada para jemaah
yang berada di Masjid Madinah Al-Munawwarah dan Ali juga ada di big size. Masjid Ini Madinah big size. yang akan menjalankan ibadah haji 210 diskon 30, 180. kepada 3 Allah kilo. kerana peluang yang diberikan seperti ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa 370, 3 kilo harga 20. Yalla haji ajwa berburu Nabi. Ya jemaah Indonesia ini ajwa. Sambil 40 riyal, 3 kilo 100 riyal, 3 kilo 100 riyal. juga ada diberi peluang ya untuk mengadakan lawatan di pasar buah di kawasan Ini kamera. InsyaAllah. Nah, ini adalah kurma yang masihnya kita ni daripada anak kurma yang masih mentah. Dan ini yang fresh, alhamdulillah kita ni di Brunei pun sudah ada menerima buah kurma yang fresh seperti ini yang dijual oleh ejen-ejen kita ni di Brunei. Alhamdulillah dapat juga kita ni merasai yang dikenali sebagai rutab, pakai rutab. Dan alhamdulillah kita juga mengetahui bahawa kurma adalah merupakan salah satu daripada sejenis buah yang sunat kita ni makan di sepanjang bulan Ramadan kerana ianya mempunyai khasiat yang begitu tinggi, memberi tenaga kepada kita untuk bertahan, untuk berlapar di sepanjang melalui ibadat puasa di bulan Ramadan ini. Nah, di sini kita juga berpeluang untuk mengadakan lawatan di Masjid Quba, untuk mengadakan lawatan di gunung di Bukit Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, di mana pertemuan jodoh Nabi Adam dan Nabi Hawa berlangsung. Bagaimanapun pada bulan Ramadan ini nampaknya anda sanggup dia akan naik sampai ke atas. Dengan keadaan cuaca pada ketika itu 53 darjah. Jadi kita ni cukuplah melihat daripada bawah. Mana-mana yang belum berkesempatan masih boleh lah. Dan kalau dilihat masa ni kawalan daripada pihak keselamatan di Madinah juga agak ketat. Di mana kalau dulu kita ni dapat melihat sepanjang luar kawasan Masjid Quba, di luar masjid ataupun di Jabal Rahmah banyak penjajah-penjajah berjualan ya, tetapi pada ketika ini jualan-jualan yang dijual dikawal. Mereka dikhususkan pada tempat-tempat yang khusus. Begitu juga pada tempat-tempat parking disediakan pada tempat yang khusus. Jadi ianya memberi keselesaan kepada kita semua agar tidaknya kita ni indah terlalu berhimpit-himpit apalagi dalam keadaan kita ni mengawal pandemik masa ni. Jadi itulah di antara langkah yang dilakukan oleh pihak keselamatan Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dan di Masjid Quba ini juga menjadi satu persinggahan bagi kita ni sebagai memperkenangkan sejarah masjid yang awal diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini saja yang dapat saya kongsikan perjalanan saya di Madinah Al-Munawwarah, iaitu selain menunaikan ibadat, saya merasa amat bersyukur tanpa adanya jemaah-jemaah, tanpa adanya hamba-hamba Allah yang prihatin, mungkin ianya tidak mengimarahkan perjalanan umrah saya. Jadi saya merasakan kesibukan yang begitu padat sepanjang berada di tanah suci Madinah. Jadi kita ni amat bersyukur. Mudah-mudahan dengan adanya keprihatinan daripada seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, khususnya daripada jemaah kumpulan Meraih Barkah untuk menyampaikan wakaf, untuk menyampaikan infak, negara kita Brunei Darussalam akan terlindung daripada segala bala bencana, akan dihapuskan wabak COVID-19 ini, dan insya-Allah yakinlah doa kita akan dimakbulkan untuk kita ni semua menunaikan ibadat umrah di tanah suci nanti, insya-Allah.